أين الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik pengajian kita. Sekarang kita bahas pula tentang ilmu sorof. Ilmu sorof. Okey, macam biasa tulis dulu nota.
Makin ke bawah makin tak cantik tulisan ni. Ilmu saraf. Pukul 9. Seminit ni. Sambil kita promote lah. Siapa nak dapatkan minyak wangi keluaran pondok kami, bolehlah tekan di beg kuning sekarang. Niat membeli sambil membantu dan menderma pondok kami lah. Sikit sebanyak membantu dana. Terima kasih kepada yang membeli. Makin ramai yang membeli tu, nampak tak? Tak nampak. Dia sebenarnya minyak wangi ni pun penting tau. Kalau kita pakai time kita mengaji. Sebab apa? Sebab dia minyak wangi ni dia ada memori. Sebab tu kita mudah ingat sesuatu yang ada bau. Bau makanan kan. Kita bau ini bau lauk ni. Macam tu. Jadi bila dia ada memori, sambil kita mengaji tu kita pakai minyak wangi. Maka bila kita bau wangian tu, kita teringat kita mengaji tu. Jadi memori tu datang balik. Sebab tu kaitan minyak wangi dengan memori ni. Sambil promote tu. Jadi dapatkan di beg kuning sekarang. Dah belum? Lama ni. 91 minit dah. Okey. Sambung balik. Iaitu ini ilmu yang lain pula. Tadi dia lain. Cuma dalam skop, dalam meja dia, bidang besar dia sama. Itu dipanggil ilmu alat. Ini dipanggil ilmu alat. Kenapa dipanggil alat? Ibarat macam alat perkakas lah, untuk kita nak buka. Nak buka enjin kan kita pakai alat. Spanner pun sebagainya. Begini, untuk nak membuka ayat Quran, membuka hadis Nabi, untuk kita faham, maka memerlukan alat. Dan alat paling basic sekali dua. Dia banyak lagi, tapi ini dua dulu paling basic dia, paling asas, iaitu ilmu nahu dan juga ilmu sorof. Tadi kita dah bahas tentang ilmu nahu. Sekarang ni kita nak sambung pula ilmu yang kedua ni, ilmu sorof. Dia saling kaitan. Sebab tu anak gerakkan dua-dua sekali. Ilmu nahu pun kita mengaji, lepas tu kita mengaji ilmu sorof terus. Sebab dia saling kaitan. Itu nama dia ilmu sorfi, atau orang panggil dia ilmu sorof. Maksud dia ilmu yang mengkaji perubahan bentuk perkataan dari satu bentuk ke bentuk lain. Tadi kalau ilmu nahu kita belajar tentang huruf akhir kalimah. Bagaimana akhir tu, baris dia baris apa sebagainya. Ada pun ilmu sorof, dia mengkaji tentang bentuk perkataan tu sendiri. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia macam mana. Seperti fa'ala, yaf'alu, fa'lan, sebagainya lah. Kita akan tengok nanti. Untuk apa? Untuk dapatkan makna berbeza. Sebab lain bentuk, lain makna. Mudah faham ni macam ni lah. Sebab kita orang Melayu kan, kita contohkan macam bahasa Melayu. Macam lari, berlari, melarikan, dilarikan, sama tak makna semua? Sama. Kok mana sama? Ni orang Melayu ke bukan ni? Mana sama makna? Kan? Sama tak, Muhammad? Mana sama?
Lari lain, dilarikan lain, berlari lain. Walaupun asas dia dipanggil akar kata dia sama. Akar kata dia apa? Lari. Lari tu akar kata dia. Bila berlari, makna lain pula. Makna satu perbuatan yang sedang dia buat, dia berlari. Kan? Dilarikan, perkara yang telah berlaku. Dilarikan. Kan? Melarikan, sedang berlaku. Pelarian, nama orang yang melarikan diri itulah. Fa'ilnya. Itu contoh. Okey, macam itulah bahasa Arab pun macam tu. Jadi perubahan-perubahan perkataan itu dipanggil ilmu sorf. Ilmu sorfi. Okey. Kemudian kita nak tengok tujuan dia pula. Apa tujuan kita mengaji ilmu sorf ni? Yang pertama, kenal akar kata. Pertama sekali kita nak belajar ni sebab kita nak kenal akar kata dia. Kenal akar kata. Iaitu fa, ain, lam. Ini ulama yang memang tetapkanlah untuk memudahkan sebagai penimbang dia. Sebagai orang cakap apa, standardkan dia lah, standardizekan dia. Iaitu huruf fa, huruf ain, huruf lam. Asal kataannya diambil daripada perkataan fi'lun. Kan, fa, ain, lam tu kan. Tapi akar kata ni, makna fa tu adalah satu posisi, ain tu satu posisi, lam tu satu posisi. Dipanggil fa fi'il, fa'ul fi'li, ain fi'li, lam fi'li. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Gitu. Dia kebanyakannya perkataan dalam bahasa Arab bermula daripada 3 huruf. Tapi ada juga yang lebih. Tapi kebanyakannya 3 huruf. Seperti nasara, daraba, jalasa, kataba. Banyak. Akala. Sebagainya lah. Nanti kita akan tengok contoh dia. Yang keduanya, tujuan dia ialah faham perubahan makna. Supaya kita tahu bila berbeza bentuk perkataan, maka berbeza makna. Faham? Dan yang ketiga, boleh tasrif fi'il dan isim dengan betul. Apa makna tasrif? Okey, dobit situ. Makna tasrif ialah ubah. Boleh mengubah bentuk fi'il tu dan bentuk isim tu dengan betul. Kita boleh ubah dia. Contoh bahasa Melayu anda buat contoh tadi, lari. Kita boleh ubah jadi berlari dengan kaedah yang betul, bukan main hentam je lah. Seperti daraba yadribu, darban. Okey. Ijtihad, mujtahid. Tu. Perubahan tu. Okey. Siap. Padam. Dah.
Yes. Suhaimi, kalau dia tak boleh, Intan jangan naikkan Iqra' dia. Turun, duduk situ pun tak apa. Apa benda tulis ni? Oh. Okey. 10 saat je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Okey, sekarang kita pergi ke dalam sikit lagi. Iaitu dipanggil, tadi kita sebut, bila mengaji ilmu sorof ni, dia berkait dengan akar kata. Dalam bahasa Arab, dia dipanggil al-jazru. Sebut? Al-jazru. Okey, al-jazru tu akar kata. Biasanya, akar kata tu, al-jazru tu ada 3 huruf. Biasanya, kebanyakannya. Tapi ada juga yang lebih. Tapi kita belajar yang basic dulu. Biasanya 3 huruf. Seperti kataba, iaitu ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Dan kataba inilah yang saya sebut tadi, yang Ana sebut sebagai fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini fa fi'il, ini dipanggil fa fi'il, ini dipanggil ain fi'il, ini dipanggil lam fi'il. Yang ni kena ingat dia punya formula dia. Sebab nanti perubahan tu akan berubah kod sini. Sama ada tambah ya, tambah alif ke, tambah nun ke, dia akan berubah. Tapi 3 huruf asal ni dia tak berubah. Melainkan itu nanti kita belajar dalam masalah ada illah, ada huruf illah. Okey. Begitu juga zahaba. Jadi za ni dipanggil apa? Fa fi'il ni, ain fi'il ni, lam fi'il. Begitu. Okey. Apa maksud kataba ni? Artinya apa? Dia lelaki telah membaca. Tu qara'a. Dia lelaki telah menulis. Nampak? Satu patah perkataannya dalam Arab, cakap Melayu, dia lelaki telah menulis. 4 patah perkataan. Ni kata bahasa Arab ni. Okey. Daripada ni kita tahu dah dia nak maksudkan siapa. Siapa orangnya. Di sini, ini orang yang dimaksudkan ialah dia, orang ketiga. Dan dari perkataan ni juga kita tahu jantinanya lelaki. Nanti kita akan belajar kenapa, macam mana tahu lelaki. Sebab kalau perempuan dia jadi lain. Dan kita tahu apa perbuatan dia. Dan perbuatan dia tu sekarang ke, dah lama ke, pun kita dapat tahu dengan hanya tengok perkataan ini sahaja. Maka jawabnya dia lelaki telah menulis. Kalau ini telah ni maknanya benda yang dah berlaku. Kalau sekarang lain pula, itu yaktub. Kan? Dia jadi perkataan dia jadi lain. Bila lain perkataan, lain makna. Walaupun akar kata dia tetap sama. Faham? Akar kata tak berubah. Kataba ni tak berubah. Tapi dia akan tambah, ada tambah alif ke, tambah nun ke, tambah ya ke, tambah ta ke. Bila dia ada tambah perkataan, bermakna makna dia juga akan berubah. Fahim tum? Zahaba. Dia, siapa pandai? Dia lelaki. Seorang kan tak? Boleh tambah seorang lagi. Ni seorang patutnya. Sebab itu pun menunjuk bilangan tak? Dia seorang lelaki kan?
Pergi buat apa? Telah pergi. Pandai Tak payah ajar dah lah, pandai dah. Perkataan bahasa Arab satu, zahaba. Cakap Melayu 1, 2, 3, 4, 5. Dia seorang lelaki telah pergi. Macam mana ustaz tahu yang dia seorang lelaki telah pergi? Macam mana tahu dia? Memang. Sebab kalau bukan dia, perkataan dia lain. Kalau engkau lain. Jadi zahabta. Kan? Kalau aku lain. Okey. Ni dia. Dan mana tahu dia seorang? Kalau ramai lain. Okey. Kalau ramai kami lain. Kami lain. Dan mana tahu jantina dia? Sebab kalau perempuan lain pula. Bunyi dia lain pula. Jantina dia. Kan? Nanti kita tengok. Nanti dia ada tasrif dia. Ada dipanggil 14 tasrif. Kemudian perbuatan dia pun kita tahu. Perbuatan dia sekarang ke, bila ke, akan datang ke. Gitulah. Jadi untuk basic permulaan ni, apa yang nak difahamkan? Padam. Apa yang nak difahamkan, inilah nama dia ilmu sorof. Itu dulu. Tak yang pening-pening lah. Zahabah tu benda, katabah tu benda. Belum. Kita belum belajar yang tu lagi. Cuma nak faham dulu, itulah namanya ilmu sorof. Perubahan perkataan. Perubahan bentuk perkataan. Pola perkataan tu. Jadi paling-paling tidak dapat membezakan apa dia ilmu nahu dan apa dia ilmu sorof. Sebab tu anda cakap jangan tulis di nota yang sama. Nahu nota lain, sorof nota lain. Okey, boleh? Kemudian ada sikit lagi nota kita. Tulis yang ni pula. Tu ain dia. Shopee pula. Okey, ini yang anda sebut tadi tu. Posisi kedudukan di dalam akar kata tu, dalam al-jazru. Iaitu posisi yang pertama, kan? Posisi yang pertama, contoh kita ambil tadi apa tadi? Katabah, kan?
Okey. Posisi yang pertama tu huruf kaf. Inilah dipanggil fa'ul fi'li. Okey, fa fi'il atau bahasa orang mengaji kata fa fi'il. Tapi kalau bahasa betul dia tu fa'ul fi'li. Ini fa'ul fi'li. Okey, ta iaitu duduk di tengah-tengah huruf ta dan nama dia ialah ainul fi'li. Okey, kemudian ba berada di kedudukan yang terakhir, posisi terakhir. Dia punya nama dia lamul fi'li. Macam tu. Boleh? Tu kataba. Kalau nasara, nun fi'li, nun fa fi'il, sad ain fi'il, lam fi'il. Nasara, lam pula. Ra tu lam fi'il. Buatlah ulang kaji sendiri. Kan? Tiga patah perkataan tu biar tahu beza. Ketiga-tiganya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sebab benda ni akan bermain selalu ke depan nanti. Kalau ni pun tak cekap lagi ataupun tak faham lagi, beratlah untuk nak teruskan ke ilmu yang ke depan lagi nanti. Okey. Dah. Okey, jadi cukup sampai sini dulu untuk ilmu saraf. Untuk kuliah sesi pagi. Ada soalan setakat ilmu yang kita dah mengaji ni? Apa? Macam nak angkat tangan. Baru telinga pula. Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh lagi majlis kita ni. Dan sambung balik pukul 10. 10 lebih-lebih sikit ni tu lah sebab nak pergi hantar rumah kan. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah. Satu lagu. Biar lu. Dah end dah. Kali standby terus. Lambat lah. Orang nak buka buku pula. Lambat. Cepatlah. Nyanyi je lagu apa pun tak apa. Selawat sikit. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Nyanyi terus.
صلاة الله وسلام على من هي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من هي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من هي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا من يرى ولا يرى وفضله عمن أنام يا من يرى ولا يرى وفضله عمن أنام يسير لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن يسير لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن صلاة الله وسلام على من هي القرآن وآل كرام وصحبه ذوي القرآن وزين لعين من نافعا بما حوى به القرآن وزين لعين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Salawat salam alaih. Tiba, Pak.